Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan buat tazkirah lagi tentang satu kitab yang beri nama Al-Fiqh Al-Manhaji Fiqh Ibadah dalam Fiqh Al-Syafi'i. Okey, sebelum kita bahas apa kata, kita cerita dululah biografi ringkas pengarang kitab ini. Okey, menjadi kelaziman dan adab menuntut ilmu, iaitu mengenali pengarang kitab yang hendak ditalaki dan dipelajari supaya keberkatan ilmu dapat diperolehi. Di samping itu, mengenai tokoh ulama sudah pasti menambahkan bagi minat kepada karyanya, dan sifat ini mengikuti jejak langkah mereka, khususnya dalam penyebaran ilmu dan dakwah, serta ketekunan mereka dalam menggali dan mengkaji lautan ilmu yang amat luas. Di sini suka disertakan terjemahan biodata pengarang-pengarang kitab ini. Okey, yang pertama sekali, Syekh Dr. Mustafa Al-Kin. Okey, nama sebenarnya ialah Mustafa bin Sa'id bin Mahmud Al-Kin Al-Syafi'i Al-Midani Al-Damashqi. Dikatakan Al-Kin antara keluarga yang berpengaruh dan besar pada zaman dahulu. Beliau dilahirkan pada tahun 1922 Masihi, 1922 Masihi. Mula dipelajari ilmu daripada ramai tokoh ulama yang pada masa itu, dan antaranya yang paling terkenal ialah Al-Allamah Muhammad Hasan Habannakah, yang dianggap sebagai murabbi dan banyak mempengaruhi kehidupan Syekh. Beliau mempelajari banyak ilmu daripada gurunya ini, khususnya di Masjid Manjak. Antaranya guru-gurunya yang lain ialah Syekh Ali bin Abu Ghani Al-Dakar, yang kedua Syekh Muhammad Amin Suwaid, dan yang ketiga iaitu Syekh Ibrahim bin Muhammad Kai Al-Ghalayini. Okey, beliau menghasilkan banyak kitab dan karya ilmiah yang menjadi rujukan sarjana Islam, antaranya Atta Al-Ikhtilaf fi Al-Qawaid Al-Usuliyah fi Iktikhab Al-Fuqaha. Yang kedua, Abdullah bin Abbas Hamru Al-Ummah wal Turjuman Al-Quran. Yang ketiga, Dirasah At-Tarikhiyah li Al-Fiqhi wa Usulihi. Yang keempat, Al-Adillah Al-Tashkriyah. Yang kelima, Abahas Haula Usul Al-Fiqh Al-Islami. Yang keenam, Nuzatul Muttaqin. Dan yang terakhir, yang ketujuh, iaitu Al-Aqidah Al-Islamiyah, dan lain-lain lagi. Syekh Dr. Mustafa mengajar di banyak negara dan universiti. Di samping itu, menyelia banyak tesis PhD dan master. Antara universiti yang pernah diajarnya ialah Universiti Dimashq, Universiti Imam Muhammad Al-Saud, Universiti Al-Daman, Universiti Ulum Al-Islamiyah, dan lain-lain. Antara ulama yang seangkat dengannya ialah seperti Syekh Sadiq Habannakah, Syekh Abdul Rahman Habannakah, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dan lain-lain. Beliau meninggal dunia pada tahun 2008. Itu adalah yang pertama, Syekh Dr. Mustafa Al-Kin, dia punya biodatanya. Okey, yang kedua pula, Syekh Dr. Mustafa Al-Bura. Beliau adalah Mustafa Al-Bura, lahir di Damsyik, Syria, seorang ulama yang terkenal dan begitu aktif dalam menyampaikan ilmu dan dakwah. Sejak dari kecil lagi, beliau mempelajari ilmu daripada tokoh yang terkenal di Syam. Antara guru-gurunya ialah Al-Allamah Muhammad Hasan Habannakah, Syekh Sadi Habannakah, Syekh Muhammad Qurayyim Rajih, dan Syekh Muhammad Khair Al-Midani, dan lain-lain. Beliau banyak mengarang dan mentahqiqkan berbagai kitab, antaranya yang pertama Al-Wafi', Al-Ikan Taqrib, yang ketiga Sahih Bukhari Taqrib, dan juga yang keempat Al-Fiqh Al-Manhaji, dan lain-lain. Jadi
Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha ni dia mengarang Al-Fiqh Al-Mahajid. Okey, itu salah satunya. Okey, Syekh juga merupakan tenaga belajar di universiti seperti Jami'ah Dimash, Jami'ah Syarikah dan lain-lain. Beliau juga merupakan seorang khatib yang cukup berwibawa dan disegani. Beliau pernah menjadi khatib di Masjid Al-Hasan Zainal Abidin dan lain-lain. Kini beliau masih lagi aktif dengan pengajaran dan penulisan walaupun usianya telah mencecah 70 tahun. Okey, yang tu adalah Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha. Yang ketiga, Syekh Dr. Ali Al-Sarbaji. Beliau adalah Dr. Ali Al-Sarbaji, salah seorang daripada ulama yang masyhur di kota Syam. Beliau amat bernasib baik kerana dibimbing oleh ramai tokoh-tokoh dan ulama yang terkenal, antaranya Al-Alamah Muhammad Hasan Haban-Naka, Syekh Sadiq Aban-Naka, Syekh Muhammad Qurayyim Rajih, Syekh Muhammad Khaib, Syekh Hussein Khatib, Syekh Mustafa Akin, Syekh Said Ramadi Al-Buti. Dia juga menghasilkan banyak kitab dan karya sama ada bersama gurunya atau dengan sendiri. Antara karyanya ialah Tafsir Al-Bashir dan juga Al-Fiqh Al-Manhaji. Ramai ulama dan guru-gurunya memuji beliau kerana kesungguhan dalam menuntut ilmu di samping berkarya dan mengajar ilmu, menjawab jawatan pelbagai sebagai pensyarah Universiti Damsyik, Universiti Ulum Al-Islamiyah dan lain-lain. Sekarang ini beliau masih lagi bergiat aktif dalam pengajaran dan penulisan karya ilmiah. Okey, saya cerita sikit tentang biografi Imam Asy-Syafi'i serta fiqhnya. Sebelum itu hanya orang kata saya ceritakan secara ringkas biografi Imam Asy-Syafi'i serta fiqhnya. InsyaAllah minggu depan kita akan terus ke kelahiran dan keturunan Imam Asy-Syafi'i. Okey. Imam Asy-Syafi'i adalah imam yang ketiga mengikut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah penyokong kepada ilmu hadis dan pembaruan agama Mujaddid bagi abad yang kedua Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, diceritakan dari Nabi SAW bahawa Allah SWT menghantar kepada umat ini seorang pembaharu agama. Umar bin Abdul Aziz dihantar untuk 100 tahun yang pertama dan aku berharap Imam Syafi'i untuk 100 tahun yang kedua. Masa hidup Imam Asy-Syafi'i ialah semasa pemerintahan Abbasiyah. Di waktu itu adalah suatu permulaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu juga terjemahan kitab-kitab ilmu falsafah mulai meluas, dipindahkan dan serta disusun dan berbagai-bagai fahaman telah timbul dalam masyarakat Islam. Berbagai peristiwa yang berkaitan dengan masyarakat telah berlaku dan bermacam pula aliran fikiran yang berkembang. Percubaan untuk membuat kacau dan kejahatan dalam kalangan umat telah berlaku daripada golongan al-mutakallimi serta pengacau yang telah keluar dari agama. Perbezaan terpuak antara puak atau Ahlul Al-Hadis dan Ahlul Al-Naqli dengan puak Ahlul Ar-Ra'i mula diketahui ramai. Perbincangan dan perdebatan antara kedua-duanya semakin meluas, tetapi Imam Syafi'i lebih rapat kepada puak yang pertama. Kerajaan Islam mula berkembang dan ibu-ibu kota yang bahasa membangun yang terkenal sebagai gedung ilmu pengetahuan seperti kota Baghdad, Kufah, Basrah, Damsyik, Fustat, Qurtubah, Kairawan dan lain-lain lagi. Okey, setakat itu saja tazkirah pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi dengan kelahiran dan keturunan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anha. Okey sekalian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.